Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Zul Handy Black. Terima kasih banyak kerana dah hadir ke channel YouTube Zul Handy Black Official. Masya Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah pun Allah SWT kurniakan pada kita ini hari. Lebih-lebih lagi ini hari Jumaat. Syukur Alhamdulillah Allah SWT pilih kita. Allah SWT izinkan kita untuk kita menunaikan solat Jumaat kita dekat masjid. Alhamdulillah, berjemaah kita tadi kan. Alhamdulillah. Jadi syukur Alhamdulillah. Dalam kesempatan ni juga sebenarnya saya nak, Masya Allah, nak sembang-sembang sikit. Sebab aku rasa macam um, ada rasa terkilan sikit lah. Dengan segelintir manusia yang pergi ke masjid. Kita bersyukur Alhamdulillah. Kita rasa seronok, kita rasa happy. Sebab apa? Setiap kali solat Jumaat, ramai umat manusia yang beragama Islam memenuhi, mengimarahkan masjid, mengembangkan, menyebarkan syiar Islam kan, menampakkan Islam tu hidup hebat kan. Masya Allah, ramai kan. Syukur Alhamdulillah kan. Tapi dalam satu sudut yang lain pula, dalam waktu solat yang lain, masjid tak mampu penuh dalam keadaan yang macam tu. Okey, itu satu perkara. Tapi bila Jumaat punya cerita ni, bila dah ramai manusia datang ke masjid, mengimarahkan masjid, itu syukur Alhamdulillah, satu perkara yang baik. Tapi yang aku rasa aku nak utarakan perkara ni, cerita ni, sebenarnya isu dia yang aku nak utarakan ini hari adalah berkenaan dengan, aku disclaimer. Aku ni bukannya alim ulama, bukannya ustaz-ustaz, bukannya tok kiai ke apa ke, tidak Tapi atas dasar kesedaran yang simple aja pun, benda ni basic je pun, aku nak share jugalah, aku nak cakap jugalah, berkenaan dengan adab masjid, adab pergi masjid, dan adab kita sebagai manusia ni, makhluk ciptaan Allah SWT. Nak pergi masjid, rumah Allah SWT yang menciptakan sekalian makhluk, yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah SWT ciptakan. Allah SWT ciptakan kita. Kita nak pergi rumah Allah ni, masjid, hari Jumaat. Jadi kita atas dunia ni, dalam urusan keduniaan, nak menghadap VIP, nak menghadap datuk ke, nak menghadap menteri-menteri ke, nak menghadap raja sekalipun, ada adab-adab dia yang tertentu, dari segi pakaian, dari segi tutur bicara kita kan, dari segi ada adab dia kan, cara nak berjalan, nak menghadap dia macam mana, apa semua kan. Dan bila kita terlibat dengan function-function yang macam tu, kita sanggup bersusah payah dan buat persediaan terlebih dahulu, kadang-kadang sampaikan seminggu sebelum tarikh tu, sebelum event tu, kadang sebulan sebelum event tu, kita dah buat persediaan macam-macam. Dari segi pakaian, dari segi apa-apa ilmu pengetahuan kita nak menghadap majlis tu, nak ada dalam majlis tu kan, nak menghadap VIP yang kita nak jumpa tu kan. Sibuk telefon orang, buat homework ni, tanya apa aku kena buat nanti, aku nak kena cakap macam mana, aku punya pergerakan nanti macam mana, aku punya jalan macam mana, duduk aku nanti macam mana kan. Tapi itu semua kita sanggup. Dan sanggup juga kita bila sampailah ke hari function tu, kadang tu bersiap daripada rumah dah, siap-siap daripada rumah dah lawa dah nak pergi function tu. Tapi kadang-kadang ada daripada rumah mungkin pakai pakaian simple dulu, sampai dekat tempat function tu sibuk, kita boleh cari pula tempat pergi tandas, tukar pakaian, pergi bersolek-solek, bersiap-siap cantik-cantik dulu kan. Ini majlis keduniaan, majlis manusiawi keduniaan yang cerita lah kan. Tapi bila hari Jumaat ni, nak cerita ni hari Jumaat tadi, bila aku cakap tadi daripada permulaan tadi kan, manusia ni nak menghadap Allah SWT hari Jumaat ni, ada beberapa perkara yang aku nak utarakan lah. Ni bukan sebab benci, bukan sebab marah tapi sebab ada fikir, ada risau, dan kita rasa perlu kita sama-sama berpesan-pesan, ingat mengingati, tegur menegur. Sharing is caring. Mak Saleh, orang putih punya bahasa, sharing is caring dah betul dah. Melayu, berkongsi nanti aku dapat sikit. Tapi tak, kita sharing is caring. So kita nak buat perkongsian ni. Ada beberapa perkara yang aku nak sentuh. Aku bukan alim ulama, bukannya tok guru, bukannya tok syekh ke apa. Tapi ini benda basic je. Nak pergi masjid, nak pergi solat Jumaat,
kita arrange lah masa kita. Kita yang manage masa kita. Kita rasa kita memang boleh lama untuk berada dalam masjid untuk solat Jumaat. Datang awal dengan keadaan yang bersiap sedia dari segi pakaian apa pun saja, kan? Yang elok-elok pakaian. Duduk dapat saf paling depan bila datang awal. Dapat buat solat sunat qabliyah bagai apa semua. Dapat dengar khutbah. Boleh fokus. Kalau kita rasa kita ada masa. Kalau kita rasa macam, aku rasa tak sempat aku nak lama kat masjid ni solat Jumaat ni hari ni. Aku ada benda pula nak kena buat kan. Ada benda nak kena ni lah. Ada nak selesaikan kan. So kalau kita ada rasa kita tak ada masa yang panjang untuk solat Jumaat tu, kita ambil lah tempat duduk yang belakang-belakang sikit. Tempat yang belakang-belakang sikit, senang nanti nak keluar. Kan? Sebab kita dah lah datang lambat. Satu perkara pula itu tadi. Ambil tempat, pilih, manage masa. So, bila yang perkara kedua yang aku nak sentuh, bila tak mampu manage masa, tu yang kadang-kadang datang lambat. Tapi orang masjid dah boleh kata dah nak penuh dah. Datang lambat, tapi sibuk nak duduk saf depan, nak dapatkan saf depan. Sibuk mencelah-celah tengah orang kan, melangkah minta space sikit dekat orang, minta space sikit dekat orang apa semua, nak dapatkan saf depan. Tapi bila selesai je solat, imam bagi salam, tak sempat doa bagai apa semua, imam tak sempat baca doa pun lagi. Kau dah bangun, dah berdiri, dah nak keluar dah. Kau sibuk daripada depan, kau ke belakang, kau langkah orang. Orang sibuk lah nak kasih jalan pula kat kau. So kalau dah salah manage masa, perkara yang kedua dari segi adabnya, kita tak reti nak beradab dengan orang sebab selfish lah. Semata-mata nak kejar fadilat saf paling depan, tapi sekadar untuk solat je. Dah bagi salam, lepas tu kau caw. Tak sempat nak tunggu doa apa semua. Kalau macam tu, lebih baik duduk belakang je babe. Sebab apa? Bagi aku, kalau kau nak score point yang tinggi, nak dapat saf depan, dah alang-alang seluk perkasam, biar sampai pangkal lengan, tunggu sampai doa habis, sampai wirid bagai apa semua. Lepas tu kau buat pula solat sunat badiah, kan? Tapi sekadar untuk solat Jumaat je, 2 rakaat tu selesai bagi salam, kau sibuk nak keluar balik, baik kau duduk belakang je, duduk tempat yang senang kau nak keluar. Tu perkara yang kedua aku nak sentuh. Tadi manage masa, sebab lambat sebab cepat. Lepas tu kau sibuk nak keluar, nak masuk tengah orang ramai mencelah sebab nak depan. Lepas tu kau sibuk nak keluar awal, orang belum selesai doa apa semua. Perkara kedua. Perkara ketiga, bila tak ada intention untuk manage masa untuk pergi solat Jumaat ni, tu pasal dengan lambat apa semua. Yang ketiganya adalah persediaan dari segi berpakaian lah. Dengan pakaian yang, minta maaf cakap, ada yang pakai t-shirt ke apa, tak kira lah apa benda pun, t-shirt ke apa ke, tapi yang bertulisan yang macam-macam dekat belakang. Kau dah datang lambat, kau mencelah depan orang, kau jalan, orang semua dah duduk, kau jalan, orang dah pandang baju kau apa semua dah tertengok, dah nak baca apa benda lah kat baju kau tu, semua yang tertulis tu. Terganggu tau fokus orang, mungkin orang nak tengah dengar khutbah ke apa ke. Lepas tu minta maaf cakap, ada yang pakai baju t-shirt ketat, seluar ketat. Tak boleh babe, jangan pakai ketat-ketat. Kita nak menghadap Allah ni. Kita nak menghadap Allah SWT. Bersiap sedialah dengan pakaian yang sopan sikit. Nak menghadap Allah ni. Function lain kita boleh susah payah siap sedia dengan pakaian. Nak menghadap Allah, kenapa kita tak ada pakaian yang elok dalam kereta, letak dalam satu plastik bag je pun, satu bag kecil je pun. Kalau betul nak letak baju Melayu dengan kain pelikat, bukan berat 10 kilo pun kalau kita buat satu persalinan tu, standby dalam kereta, kan? Baju ketat, kadang baju senteng, seluar tu dah lah low cut, kadang tu minta maaf cakap dah nyaris nak nampak dah celahan-celahan kat belakang tu, kan? Benda-benda macam tu dia ganggu fokus orang lain yang nak solat, orang lain yang nak fokus tentang nak dengar khutbah ke apa ke. Orang lain yang datang dah bersiap sedia elok pun semua, kan? Tiba-tiba terganggu dengan kehadiran kita yang, minta maaf cakap, macam tak kena dengan majlis tu, dengan suasana tu, dengan adab yang sepatutnya kita berada dalam gelanggang mana, kan?
Dalam masjid ni, dalam rumah Allah ni, nak menghadap Allah, kita datang suka-suka kita pakai baju macam tu je. Tapi sebab apa? Sebab janji aku solat. Iyalah, solat itu solat lah. Tapi adab dia tu, dalam apa majlis pun kita beradab. Kita nak pergi main bola, kau kena pakai jersey, kena pakai boot. Bukan kau boleh pakai kasut Dr. Martin kau ke. Kau boleh kau pakai kasut Red Wing kau kat padang bola tu, nak main bola tak boleh. Ada adab dia, pakaian dia kan. Jadi pergi rumah Allah ni, tu perkara yang antara perkara-perkara yang aku nak ketengahkan dari segi pakaian kan. Tak berat pun pakaian tu, kalau sepersalinan kita standby je, letak dalam beg. Kalau yang naik motor, satu persalinan tu letak dalam beg. Takkanlah berat sangat tak boleh kita bawa. Benda lain untuk upacara majlis lain atas keduniaan ni, atas urusan dunia, atas urusan manusia ni, kita boleh sanggup bersusah payah apa-apa pun yang kita sanggup nak buat apa pun kan. Tapi untuk agama Allah, Allah ni yang kasih kehidupan kat kita ni, yang kasih aku nyawa, kasih aku kerja sampai ini hari aku kerja ni, rezeki aku ni, yang Allah kasih kereta, motor yang aku pakai, aku datang ni, apa semua ni Allah bagi. Tapi macam ni ke aku menghadap Allah kan? Ni perkara yang saya nak tegur lah kan, antaranya kan. Perkara seterusnya, minta maaf cakap lah, ini pasal handphone, pasal main handphone. Tak kira tua, tak kira muda, ada je. Khutbah tengah berjalan ni, tapi sibuk main handphone. Tak kira lah, kau tengah tengok dalam handphone tu ayat Al-Quran sekalipun, khutbah tengah berjalan, kau tak boleh buat perkara lain, tak boleh buat benda lain. Sampaikan kita pernah dengar apa, ada hadis kot tak salah, minta maaf cakap, tapi ini perkongsian yang sahih kan. Dalam masjid, ketika khutbah tengah dijalankan, khutbah tengah berjalan, kita tegur orang, diamlah. Itu pun merupakan satu perkara yang sia-sia. Kita nak suruh orang diam pun, diamlah. Itu pun merupakan satu perkara yang sia-sia. Ini kan main handphone. Wak Imam, kau baca Al-Quran sekalipun dalam phone tu, khutbah tengah jalan. Ini adab lah, ni cerita tentang adab lah geng. Bila orang tua ada buat perangai macam tu, budak muda apa tak lagi, dia tengok orang tua pun ada pegang phone. Kita nak tegur tak boleh, sebab kita faham dah adab masjid, adab solat Jumaat, khutbah. Kita tak boleh nak tegur-tegur orang. Mampu pandang, doa dalam hati je lah. Ya Allah, kasih hidayah. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Ya Allah. Pasal handphone, tak boleh ke? Dalam tempoh hidup kita, 24 jam dah Allah kasih kita kehidupan kat luar tu. 24 jam kehidupan, 2 jam je, sejam lebih kita nak duduk dalam masjid, nak guna masa kita menghadap Allah SWT. Tak boleh ke hal keduniaan handphone ni kita letak dalam kereta je, terus simpan ke apa ke? Tak payah bawa masuk dalam masjid. Jangan kasih alasan lah, sebab aku nak baca Al-Quran, Al-Quran ada dalam phone aku. Tak payah bagi alasan, sebab dalam masjid ada Al-Quran. Bukan sebab kita ni dah alim, dah pandai, tak. Tapi kadang-kadang bila aku tengok kan, susah sangat ke benda ni Benda ni aku rasa benda ni simple je pun. Benda basic je pun. Nak jumpa orang pun kita kena ada adab, kena fikir soal pakaian sesuai ke tak, apa semua. Handphone aku nak kena silent kan ni, takut kan marah kan menteri ni kat aku kan ni kan. Tapi dengan Allah SWT punya majlis, nak menghadap Allah, tengah khutbah tengah berjalan, kita boleh tengok phone nak pula lagi. Bukan biarkan phone dalam poket, phone berbunyi, tak. Tengah main phone lagi. Aku cakap, benda ni simple je lah. Takkan tak boleh fikir kan. So, tu pasal, ni bukan aku nak sentuh soal keyakinan ke apa tapi kita nak fikir, nak logikkan benda tu dengan akal fikiran kita yang waras. Bila kita kata kita ni waras tu pasal kita nak betul-betul pastikan memang kita waras dengan apa yang kita buat, apa yang kita cakap. Tu pasal bila duduk dengan maulana-maulana, dengan alim ulama, dia kata kalau betul kita kata Allah itu besar, maha berkuasa, Allahu Akbar, macam mana kita punya hormat, kita punya respect, punyalah kita ni nak bersifat kehambaan kepada Allah SWT yang mencipta kita ni. Macam mana kita nak letak Allah tu punya, Allah maha besar tu, ni rumah Allah,
Macam tu ke korang rasa kita ni sebagai manusia, kita rasa Allah tu maha besar dengan sikap kita macam tu menghadap Allah kat rumah Allah, khutbah tengah berjalan main handphone. Ya Allah, na'udzubillah, ya Allah, astaghfirullahalazim, ampunkan kami ya Allah. Itu perkara seterusnya. Kan, itu satu perkara. Yang seterusnya pula, ada jemaah ni, aku tak kisahlah tentang keyakinan manusia pasal COVID ni ke apa benda ke, lantak lah kan, terpulang itu masing-masing punya hal lah kan. So ada setengah manusia ni yang datang masjid bawa sejadah sendiri. Bukan sekadar sejadah tu dia letak tempat untuk dia sujud tu, tak. Dia letak sejadah tu, dia konon dia berdiri seorang lah kat situ, dia duduk seorang tu atas sejadah dia tu, bawa sejadah sendiri. Lepas tu pakai mask. Solat pun dia pakai mask tu juga kan. Masa kita nak bersalam dengan dia, dia boleh letak tangan macam ni, dia tak salam kita. Kalau kita ambil peduli, ambil tahu, bila nak beragama ni kita perlu ada ilmu, kita ambil tahu, belajar ilmu. Nabi bagi tahu, apabila Nabi SAW bagi tahu, apabila sesama Islam bersalam, maka gugurlah dosa-dosa mereka selagi tangan itu tidak dilepaskan. Kalau dia faham benda tu, disalamlah. Dan kalau kau rasa kau takut berjangkit, kau jangan solat kat masjid ni lah. Kalau kau takut sangat nak bersentuh dengan orang sampai kau sanggup tak mengamalkan perkara sunnah yang Nabi suruh buat, kau tak yakin dan kau rasa masjid tu kotor, tempat wabak tersebar, kau jangan datang masjid lah. Menimbulkan fitnah ke orang je sebenarnya. Ni soal iman. Kalau betul kau sakit, dapat sakit kat masjid tu dan kau mati, kau tak anggap ke itu asbab-asbab daripada perkara kebaikan yang kau buat dalam masjid? Kau mati dalam keadaan perkara baik, melakukan perkara baik. Tak sanggup ke? Tak nak ke? Dan kurang yakin ke kau orang dalam rumah Allah ni, penjagaan Allah terhadap kita ni, yang kita nak menghadap Allah ni, kau kurang yakin ke hidup mati kau berkat ni tak redha Allah kat kau macam mana? Takut nak salam dengan orang. Sampai kan cerita dekat luar masjid pula, masuk dalam kereta ada orang, laki bini dalam kereta, dua-dua pakai mask. Aku cakap dalam kereta pun korang pakai mask, lepas tu kat rumah kau duduk dalam bilik pun pakai mask juga ke laki bini? Sampai macam tu ke? Kau duduk dua-dua je lah laki bini dalam kereta. Rosak iman tentang kesihatan, sakit, hidup mati ni terhadap Allah SWT. Rosak iman. Tak ada punya berjangkit-berjangkit yang tak tentu pasal tu. Jangan terlampau obses lah sampai merosakkan amal ibadat kita, mencacat celakan amal ibadat kita sampai kita menjauhkan perkara sunnah, tak nak salam orang, muka tutup, kita pun tak nampak kau senyum ke tak dengan aku ke apa ke tidak. Kan senyum lah, tu pun sedekah. Kan nak menghadap Allah ni tutup muka pula separuh. Serah diri je lah pada Allah. Kalau betul mati pun masa menghadap Allah, takkan kita tak nak. Kan? Tak tahulah orang lain punya fikir macam mana, aku tak tahulah. Jadi itu je lah benda yang aku nak share ini hari. Kan? Jadi aku minta ampun, minta maaf kalau aku ada salah silap, ada cakap yang tak selari dengan kemahuan korang ke kan. Tapi aku rasa benda-benda tu sekadar benda basic saja yang bagi aku semua orang kot sedia maklum dah. Benda tu benda basic je tentang adab kita, nak beradab dengan wa'imah dengan manusia sekalipun. Lebih-lebih lagi kita nak beradab dengan Allah SWT. Pergi rumah Allah nak menunaikan amal ibadat kan. Benda basic je pun, benda simple je pun kan. Bukan aku nak tunjuk alim, bukan apa, tapi kita sekadar nak berpesan-pesan, ingat mengingati, sharing is caring. Kan, mudah-mudahan kan. Kita sebar-sebarkanlah, share lah dengan sahabat semua. Kalau boleh geng, siapa yang dah subscribe channel aku ni, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kalau boleh kita share lah kita share, komen lah apa-apa yang patut untuk mungkin untuk saya penambah baikan dalam channel ni. Dan juga terima kasih yang like. So itu je lah kot. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat daripada Allah SWT. InsyaAllah. Minta ampun, minta maaf
Jangan lupa tolong share semua untuk sahabat-sahabat kita nak nambahkan subscriber, dan insyaAllah ada konten-konten yang lebih istimewa lagi lah, yang lebih baik, menjadi asbab-asbab kebaikan untuk sekalian umat, insyaAllah dapat kita kongsikan. Jadi kalau ada apa-apa kata yang dosa, mudah-mudahan Allah SWT tukar menjadi yang berpahala. Kalau ada apa-apa yang lagu-lagu, insyaAllah Allah SWT tukar menjadi yang bermanfaat. Kita tutup kita punya celoteh ini hari dengan tasbih kifarah, insyaAllah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dan berpisah kita kerana Allah SWT. La ilaha illallah.